Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ni kita jumpa lagi untuk kita sambung membincangkan buku teks muka surat 81. Okey, sebelum ni kita dah berkenalan dengan luas permukaan yang mana kita tahu ada 3 unit yang kita belajar dalam luas permukaan, iaitu sentimeter persegi, meter persegi dan juga kilometer persegi. Okey, tapi sekarang ni, hari ni kita nak fokus dalam sikit berkenaan dengan macam mana ataupun bagaimana kita hendak mengukur luas permukaan yang sekata. Sekata tu maksudnya cantik dia bentuk empat segi, cantik dia bentuk segi empat sama atau segi empat tepat lah. Senang nak kira. Bentuk dia cantik je sekata. Kalau tak sekata, nanti kita akan belajar pada video akan datang. Yang tak sekata mungkin dia lagi sukar. Okay? Jadi kita tengok dulu. Luas permukaan sekata sesuatu objek boleh diukur menggunakan yang pertama, kertas peta. Yang kedua, atau kertas graf. Okey, ingat. Kertas peta atau kertas graf. Okey, bagaimanakah kita boleh mengukur luas kad ini? 3 cm kali 2 cm. Macam mana kita nak ukur ni? Tu cikgu dia kata. Kita boleh mengukurnya menggunakan kertas peta bersaiz 1 cm persegi. Macam mana dikatakan dengan 1 cm persegi? Kenapa ada 1 cm tu? Kenapa ada 2 kecil kat atas tu? Sebenarnya, 1 cm kita sebut persegi tu kerana dia adalah cm2 ni datangnya daripada 1 cm kali 1 cm. Bila ada 2 kali, ni kali dengan ni ada 2 nombor, maka dia katakan 1 cm2. Sebab itulah ada 2 kecil tu. Okay, jadi kertas petak segi 4 sama 1 cm kali 1 cm bersamaan dengan 1 cm2. 1 kali 1, 1 lah. Okay, cm2 tu sebab dia ada 2, darab 2 benda. Bila dia darab 2 kali, jawapannya adalah cm2. Okay, sebab tu ada cm2. Namanya kita sebut sentimeter persegi. Jadi awak dah tahu kan kenapa ada cm2. Ingat 2 dia kecil, jangan buat 2 besar pula. Okey. Macam mana yang kita katakan kita nak kira luas permukaan yang sekata menggunakan segi empat tu kan, segi empat yang sekata kan. Okay, jadi macam ni, luas permukaannya ialah 6 cm2 ataupun 6 cm persegi. Macam mana dia letakkan yang kecil-kecil ni dikumpul dekat satu kawasan 3 kali 2 cm tu. Jadi hal ini kerana kita memerlukan 6 keping petak kertas petak segi 4 sama 1 cm2. Jadi 1 cm persegi. Jadi 1 cm persegi ni ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka luas permukaannya adalah 6 cm persegi. Okey, agak mudah kan? Okey, nanti kita akan buat buku aktiviti halaman 54 dan 55. Okey, satu topik ini merangkumi 6.1.2. Okey. Tapi sebelum kita pergi kepada buku aktiviti halaman 54 dan 55, kita boleh sambung dulu kejap perbincangan. Bukan perbincangan kita sambung ke tak nak? Rasanya macam bolehlah saya sambung sikit kita sambung sikit berkenaan dengan mari uji. Okey, muka surat 82. Mari uji mengukur luas permukaan sekata. Aktiviti ini adalah aktiviti berkumpulan dan anda boleh jalankan dekat sekolah dengan kawan-kawan ataupun di rumah. Kalau PDPR, boleh buat di rumah bersama ahli keluarga. Okey. Alat dan bahannya adalah gam, kertas petak 1 cm darab 1 cm. Okey, 1 set kad dimasukkan dalam sampul. 1 set kad ni kita masukkan dalam sampul semua ni lah. Okey, ada 1 set tu apa? Ada kad A, ada kad B, ada kad C, ada kad D. Semuanya berbeza dia punya saiz. 2x4, 3x4, 3x5 dan 4x5. Jadi kalau awak nak buat aktiviti ni, cara dia, langkah-langkah dia, setiap kumpulan akan memilih sekeping kad daripada sampul yang berisi set kad. Okey, susun dan tampalkan kertas di atas kad yang dipilih. Kertas 1 cm tadi tu, susun satu kumpulan ambil satu A, B, C, D ni. Kemudian dia susun kad tu ke atas kotak tu. Kemudian kira dan catatkan luas kad yang siap ditampal dengan kertas petak pada jadual A. Maksudnya, kotak-kotak ni awak kena buat banyak-banyak. Kertas petak 1 cm kali 1 cm ni awak kena ada banyak lah. Jadi setiap kumpulan akan dapat banyak ni. Kemudian dicuba untuk masukkan kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C, kumpulan D. Masing-masing akan cuba masukkan. Kira ditampal kat sini ada berapa banyak dia dapat tampal. Jadi bila awak
bila awak dah tampal tu, awak boleh tengok, boleh isi jadual ni dan awak boleh tanya kumpulan lain apa jawapan mereka. Jadi contoh nama kumpulan ni kumpulan awak kan, kumpulan A lah, kumpulan A contohnya. Kad yang dipilih kad A lah. Bilangan kertas petak agaknya berapa ni? Bilangan kertas petak ni saya rasa kalau 2 cm maksudnya 2. 4 ke bawah ni maksudnya 4 lah. Kan jadi 4 kali 2 8. Jadi jawapan kat sini saya cari tolong bagilah bilangan kertas petak yang digunakan kat sini 8. Luas kad 8 cm 2. Okey, untuk A jadi nama kumpulan cikgu. Contoh kumpulan B. Kad yang dipilih kad B. Bilangan kertas petak yang digunakan 3 kali 4 maksudnya 12. Awak tulis kat sini 12. Luas kadnya adalah 12 cm persegi. cm 2 kecil tu. Seterusnya untuk yang C, nama kumpulan C. Kad yang dipilih kad C. Bilangan kertas petak yang digunakan 5 kali 3. Ini kan 5 kali dengan 3 kan. 5 kali 3 ni jadi jawapannya 15. Luas kadnya adalah 15 cm persegi ataupun 15 cm 2. Yang seterusnya kumpulan D nama dia. Okey, kad yang dipilih kad D lah Jadi 4 dengan 5 kan. 5 kali 4 20. Jadi bilangan kertas petak yang digunakan adalah 20. Luas kadnya adalah 20 cm 2 ataupun 20 cm persegi. Okey, jadi setiap kumpulan ni dibuat setiap satu kiraan, dikira setiap satu. Okey, satu kumpulan kira satu kotak ni, kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C, kumpulan D. Kemudian nanti bila dah siap, setiap kumpulan tu akan bergerak ke kumpulan lain dan bandingkan dengan hasil kerja kumpulan tersebut. Maksudnya awak cakap lah, kumpulan A tadi, kami kumpulan A, kami cuma ada 8 biji je boleh masuk dalam ni, 8 cm 2 je, 8 cm persegi je. Tu awak pergi kat kumpulan B. Kumpulan B kata, saya punya dah 12. Awak pergi kumpulan C kata, saya ada 15. Kumpulan D kata, saya ada 20. Maka awak akan bertukar-tukar maklumat dekat situ. Jadi bincangkan keputusan tentang luas kad yang diperoleh antara kumpulan dalam kelas kamu. Bila dah buat aktiviti ni, kita cakap kat depan, okey, bincang dengan cikgu. Okey, sebenarnya kenapa yang besar tu lagi banyak? Okey, maksudnya yang besar tu D tu banyak sebab dia lagi luas, ruang dia lagi luas. Yang A tu sikit sebab ruang dia lagi kecil, sebab tu bacaan dia sikit. Itulah contoh perbincangan yang boleh dilakukan. Okey. Jadi soalan kat bawah dia tanya, bagaimanakah cara menentukan luas kad menggunakan kertas petak 1 cm kali 1 cm? Cara nak tentukan luas macam mana? Jawapannya, susun dan letakkan kertas 1 cm kali 1 cm ke dalam luas kad tersebut, ke dalam kad tersebut. Saya ulang, letakkan kertas petak 1 cm kali 1 cm ke dalam ataupun susunkan ke dalam kad tersebut. Okey. Soalan kedua. Kad yang manakah memerlukan kertas petak 1 cm kali 1 cm yang paling banyak? Mengapa? Jawapan dia adalah kad D. Kenapa? Kerana luasnya lebih besar ataupun kerana saiznya lebih besar. Okey. Simple saja soalan tu. Okey. Tengok nota guru di bawah. Okey, mari uji mengukur luas permukaan sekata dijalankan dengan kaedah PAK 21 stesen. Okey, maksudnya ini yang macam saya kata tadi, aktiviti ni kita boleh dijalankan dengan cara buat stesen lah. Macam tadi stesen A, stesen B, stesen C, stesen D. Kan setiap seorang tu ada satu kumpulan tu dia ada saiz yang sendiri. Okey, jadi jom kita pergi kepada halaman 54 dan 55. Okey. Untuk buku aktiviti. Okey, jom kita tengok soalan muka surat 54. Okey, kaedah mengukur luas. Okey, yang pertama, Lim ingin mengukur luas permukaan sekata. Bantu Lim mewarnakan alat atau kaedah mengukur yang bersesuaian. Jadi yang mana penting pula, yang mana yang betul. Jom. Luas permukaan sekata. Kita nak ukur guna apa tadi kita kata? Dalam konteks ada sebut tadi kan? Kita gunakan kertas petak 1 cm kali 1 cm dan juga kertas graf. Boleh salah satu. Bukannya kena guna dua-dua lah. Salah satu. Boleh guna kertas petak, boleh guna kertas graf. Okey. Jadi dua ni je lah kita warnakan. Jadi kita tulis kat bawah ni. Kita boleh menggunakan kertas petak 1 cm kali 1 cm. Tulis kat sini
dan kertas graf. Tulis kat sini. Untuk mengukur luas permukaan sekata. Okey. Seterusnya, mengukur luas permukaan sekata juga. Okey. Yang ni best sikit kerja dia. Guntingkan dan kertas petak 1 cm kali 1 cm di sebelah, kemudian tampalkan pada permukaan yang disediakan. Kemudian kira bilangan petak yang memenuhi permukaan tersebut. Kemudian tuliskan luas permukaan tersebut. Jadi cara dia, awak ambil kotak kat tepi ni, potong buku awak ni, ambil kotak kat tepi ni, awak masukkan, awak tampalkan kat sini. Okey, jadi awak tengok berapa biji kotak yang awak tampal kat sini. Ini kotak 1 cm kali 1 cm. Awak tampalkan kat sini. Contoh kalau kat sini ada 1, 2, 3. Saya rasa ni adalah 6 ni. Jadi bila awak tampal 6, awak tulis kat sini luas 6. Okey, jawapan dia 6. 6 apa? 6 cm2. Ataupun 6 cm persegi. Dah tulis pun jawapan dekat situ cm persegi. Jadi awak tulis 6 je kat sini. Ni saya rasa 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 rasanya ni. Okey, jadi yang ni 4 kali 4 mungkin 16 lah. Ini mungkin 16. Kalau tak silap saya, awak cuba kira. Mungkin 16 kat sini. Awak tulis kat sini 16. Seterusnya yang ini, kalau tak silap saya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tampalkan kat sini sampai lengkap. Saya rasa 5. Awak tulis kat sini 5 cm2. Yang ini saya rasa 6 kali 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin 6 kali 5 juga. Ni mungkin 30. Mungkin awak boleh ambil 30 kat sini, tampal kat sini lah. Yang penting dia lengkap. Bila cukup menutup kawasan kotak ni, berapa nilai dia? Mungkin 30 kan kat sini. Awak tulis kat sini 30. Okey, jadi teruskan, awak boleh gunting dan awak boleh tampalkan elok-elok. Jangan gam banyak sangat, nanti kan takut dia basah. Okey, kena tampal dengan elok lah. Jadi jawapan kat bawah ni, luas permukaan sekata boleh diukur menggunakan kertas petak bersaiz. Saiz apa? Ni 1 cm kali 1 cm kan. Tulis kat bawah ni 1 cm kali 1 cm. Okey, ini merangkumi 6.1.2. Okey, saya rasa sampai sini dulu untuk hari ni. Kita akan sambung lagi selepas ini pada video akan datang dengan mengukur luas permukaan yang tidak sekata pula. Macam mana pula tu? Nak ukur batu kan bentuk ni entah macam mana kan. Macam mana nak ukur tu? Contohlah. Okay, jadi nantikan video terbaru daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.